Ya. Oh, masih. Ya. Wahai kaum mukminin, bidahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syeikh Abdul Ghani Yahya wa Syeikh Umar Yusuf. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid. Yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan menambahkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan yakin dan iman itulah moga-moga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita dan digantikan dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda, sehinggalah Allah menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya dan dimuliakan kita untuk dijadikan tetamunya di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh staf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini,
Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung di wassalam. Wassalam. Allah. Okay, kita sambung pada kalimah wassalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidina wa safwati rabbil alamina sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyah. Segala puji tertentu bagi Allah yang ketunggalan dengan sifat keesaannya. Wa tanazzaha an musyabahatil hawadithi fi nu'utihil azaliyah. Dan terhindar sucinya Allah Ta'ala itu daripada keserupaan dengan makhluk pada sifatnya sejak azali lagi. Wassalatu wassalam. Bermula rahmat. As-salah kita dah huraikan maknanya rahmat. Wassalam, waw yang kedua tu, waw yang pertama itu maknanya istinaf, permulaan ayat. Waw yang kedua ni dipanggil waw ataf. Nama dia, waw ataf. Waw ataf ni apa dia? Maksudnya penyambung. Penyambung, ataf tu maksud berhubung, penyambung. Iaitu dengan makna dan. Waw tu, wa tu maknanya dan. Jadi, bermula rahmat Allah dan salamnya. Assalamu, salam. Okey, baik. Assalam ini, seperti mana yang kita duk selalu sebutlah, Assalamualaikum kan. Assalam, assalam. Assalam ni diambil daripada kata dasarnya salam. Sin lam mim, salam. Salam artinya selamat. Jadi assalam salah satu daripada Asmaul Husna. Nama-nama Allah. Assalam, iaitu yang artinya Maha menyelamatkan. Sebab tu tak boleh kita bagi salam di dalam tempat yang keji. Salah satu tempat keji apa? Tandas. Lagi tempat keji apa selain tandas? Siapa tahu? Selain daripada tandas, apa lagi tempat yang keji pada sisi syarak? Ya? Apa dia? Tempat maksiat. Betul lah. Disko. Assalamualaikum. Masuk disko. Dia salam. Tak boleh lah. Yang tengah joget pun, Waalaikumsalam. Masuk. Kan? Tempat Coldplay tu tak boleh tu. Konsert. Tempat maksiat dah. Tempat nyanyi-nyanyi, tempat mendedah aurat. Tu yang pi buat nyanyi-nyanyi, dedah aurat dan sebagainya tu, waktu bagi salam. Kalau bagi salam, dia tu dimenang anugerah. Anugerah tak kira lah, anugerah apa, penyanyi terbaik ke apa ke. Pelakon. Kerja berlakon asalnya tak sampai haram. Tapi tengok pada lakonan. Tapi kalau sampai berlakon, pegang laki orang, pegang bini orang, kan, dedah aurat, waktu sin pula melampau-lampau, sin atas katil tidur sekali. Kita macam ibu-ibu kan, rasa-rasa bagi tak kalau suami berlakon tidur dengan perempuan lain? Lagi tak? Betul dia menang anugerah terbaik. Sebab masa sin atas katil tu macam betul-betul suami isteri. Menang pelakon terbaik. Lepas tu dia bagi ucapan, pegang pingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Siap syukur Alhamdulillah. Tu yang ada seorang menteri iaitu, dia kata Alhamdulillah konsert Coldplay berjalan dengan baik.
Layak ke tak layak dengan lafaz Alhamdulillah? Dia dah buat satu benda maksiat, satu dosa. Bermain-main dengan kalimah suci, satu lagi dosa. Seperti seolah-olah menghina nama Allah. Itu jangan main-main. Kan? Anak dia masuk atlet wakil negara dalam sukan apa? Sukan renang. Pakai spender saja. Kan? Lepas tu menang pingat emas. Lepas tu wartawan tanya bapak, Alhamdulillah anak saya berjaya mengharumkan nama negara. Mengharum apa? Mengharamkan adalah. Kan? Masuk neraka lagi. Kan? Tu ayah, mak jenis macam tu, inilah dayus. Kan? Tak mendidik anak dengan betul. Anak pun sama, ayah pun sama, mak pun sama. Ini zaman hari ni. Sebab tu kita nak ucap perkataan-perkataan yang mulia biar kena pada tempatnya. Okey. Lagi tempat yang keji juga disebut dalam kitab-kitab, antaranya kitab Sabilal Muhtadin. Tempat yang keji juga ialah tempat-tempat yang diharamkan Allah, seperti tempat mengutip cukai. Tempat mengutip cukai kat mana? Tak payah cukai sini. Tempat tu lah, tak boleh sebut, nanti masuk live. Tempat kutip cukai. Cukai ni haram. Cukai haram dalam Islam. Tapi negara kita buat tak? Buat. Nak macam mana? Canggah dengan agama. Dia cakap kan, dia kata gitu gini. Dia tahannya kita. Tapi jelas boleh tengok dalam Quran, boleh tengok dalam hadis. Kan? Cukai itu haram. Melainkan cukai ni diharuskan syarak sekiranya memang pendapatan negara memang betul-betul terjejas. Sampai tak ada duit. Negara betul-betul tak ada duit, terpaksa ambil duit daripada rakyat. Cukai ni maksudnya ambil duit daripada rakyat lah. Tapi dengan syarat pendapatan terjejas tu, sampai Perdana Menteri negara tersebut pun pergi berjabat jalan kaki atau naik basikal. Tapi kalau kita nak kata negara kita ekonomi terjejas, adakah sampai dia pun naik basikal? Aduh. Ke mana? Patut sampai pihak atas sana, pimpinan, raja-raja, semua sampai nak pergi jabat di istana pun jalan kaki. Barulah ambil duit rakyat. Baru dibenarkan zakat, zakat, cukai tadi tu. Tapi kalau masih lagi hidup dengan penuh kemewahan, lepas tu nak ambil duit rakyat atas jalan cukai, kot mana? Cukai haram. Tapi itulah benda tu terlaksana. Malah bukan sedikit macam-macam cukai kita kena hadap. Jadi sebab tu kata ulama, tempat mengutip cukai itu tempat keji. Sehingga kan dalam kitab Sabilal Muhtadin sebut, kalau nak masuk dekat pejabat kutip cukai tu, kena langkah kaki kiri. Macam kita masuk tandas. Sungguh ni. Tak jadi boleh buka kitab. Tok Syekh sebut, kan saya sebut. Langkah kaki kiri macam masuk tandas. Tempat keji. Tempat yang diharamkan Allah. Sebab dia buat satu benda yang haram. Dan kalau kita salah masuk kaki, dia suruh keluar balik. Kita termasuk kaki kanan. Keluar balik dan masuk balik dengan kaki kiri. Begitu juga kita masuk masjid, termasuk dengan kaki kiri. Disuruh keluar balik dan masuk balik dengan kaki kanan. Gitu. Okay? Itu. Jadi itu nak cerita. Jadi nak ceritanya perkataan as-salam ni tak layak pada tempat yang keji. Tempat yang tak elok. Bukan setakat tempat yang keji, juga manusia yang keji. Apa manusia keji? Siapa manusia keji? Iaitu orang yang bukan Islam. Mereka tidak ada iman. Dan mereka kufur kepada Allah. Maka tidak layak kita mengucapkan salam kepadanya. Jadi tak boleh memberi salam kepada orang bukan Islam. Tapi kalau kita tersilap, kita ingat di Islam, kita terbagi salam. Tak apa, itu dimaaf. Tapi dah terang-terang, 3 helai atas dahi gini. Assalamualaikum. Tambi. Tak boleh, dah tahu kawan tu gini, 3 helai atas dahi. Kok mana tersilap Islam pula ni? Kan? Dah jelas. Nanda ada. Kan? Pakai rantai salib pula lagi. Kan? Tapi kalau tak sangka, tak tahu, tu dimaaf macam orang Indonesia. Orang Indonesia memang dia orang Indonesia, tapi kadang-kadang agama ni lain-lain. Orang Sabah pun, kadang tengok memang boleh cakap Sabah apa, cakap Melayu macam kita. Tapi punya Kristian. Tu kita tersilap bagi salam kat dia. Apa? Jadi, kalau orang bukan Islam, madai kata hello, good morning, tu tak boleh lagi. Kan?
Tapi ucap bagi salam Assalamualaikum tak boleh. Sebab assalam ni kemuliaannya untuk orang beriman. Sebab ini nama Allah. Assalam erti maha menyelamatkan. Okay? Itu maksud salam. Dan perkataan Islam itu pun datang daripada perkataan assalam. Perkataan Islam tu. Kalau kita tengok perkataan Islam sama lah. Cuma beza dia sikit. Islam dia start dengan alif. Yang berbaris bawah. Sin, lam, alif, mim. Islam. Tapi sini assalam. Jadi nak menunjukkan ada persamaan di situ. Jadi kalau assalam itu maksudnya selamat. Islam itu juga artinya selamat. Jadi maksudnya siapa yang ikut Islam pasti dia selamat. Siapa yang ikut Islam pasti dia selamat. Sama ada dia ikut Islam tu dengan maksud dia masuk Islam, dia masuk Islam tu lagi lah selamat. Ataupun dia tak masuk Islam, tapi dia ikut orang Islam pun selamat. Ataupun dia tak masuk Islam, tapi dia duduk di bawah pemerintahan orang Islam, pasti dia selamat. Tak percaya tengok mana-mana negara Islam, adakah orang bukan Islam terjejas dengan sebab pemerintahan Islam? Tak ada. Gilah cek mana-mana negara Islam pun, kalau pemimpinnya Islam, orang bukan Islam yang jadi rakyat dia tak tergugat pun. Malah mereka dibebaskan untuk menganut agamanya masing-masing. Lepas tu tak usah pelik lah orang kata, kat Kelantan tu ada berhala patung Buddha sambil baring tidur tu bukan duduk dah, tidur tu kan. Dah kacau lah, biar tu agama dia. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Tu tanah dia nak buat apa atas tu lantak dia lah. Cuma kita kena tunjuklah dakwah Islam yang terbaik. Islam tu terbaik sehingga dia memeluk Islam bukan kerana keterpaksaan, tapi dia masuk Islam kerana dia suka tengok indahnya Islam. Itu cara agama kita ajar, cara Nabi kita ajar. Tapi kalau pemerintah itu dari kalangan bukan Islam, belum tentu orang Islam selamat. Ini terbukti, bukan rekaan. Terbukti kita boleh tengok sejarah yang berlaku di seluruh dunia. Dia tengok apa yang berlaku di India. Saudara-saudara se-Islam kita di sana. Dan ada yang dipukul, ada yang macam-macam lah dianiaya ke atas mereka, di atas pemerintah di sana. Ada satu video tu saya tengok, dia ni cikgu. Dia orang Islam kita pakai tudung macam ibu-ibu lah, pakai tudung elok apa semua. Dia nak pergi mengajar sekolah. Lepas tu guard sekolah tu tak bagi dia masuk. Nak masuk boleh dengan syarat kena buka tudung. Kena pakai pakaian sari macam orang Hindu. Dia kata tak boleh, saya Islam, dia kata. Kalau dah cikgu tak boleh masuk, tak boleh mengajar. Nak tak nak sebab ni kerja nak cari duit, nak bagi makan anak-anak dan sebagainya, akhirnya dia buka tudung, dia pakai sari. Itu maknanya Islam tergugat di sana. Itu kata. Kita tak pernah kacau, kita tak pernah paksa pun mereka untuk suruh pakai tudung macam gitu. Mereka nak pakai sari ke apa, paling-paling tidak, jangan sampai melampau mendedah aurat sangat. Itu je kita jaga kalau dalam negara kita. Tapi mereka buat kat kita macam mana saudara Islam kita. Jangan lupa peristiwa di selatan Thailand, peristiwa di Tak Bai, dekat Masjid Krisik. Nanti boleh mana tahu kita plan sama-sama kan, kita buat lawatan pergi kat Patani. Saya boleh tunjuk ada sebuah masjid dekat sana, masjid kat Patani tu kan, ada kesan dinding ni berlubang, kesan peluru. Ni saudara se-Islam kita di orang Patani sana tengah semayang jemaah ni, datang tentera ni masuk ke belakang tembak dengan machine gun gitu, mati habis semua. Dinding ni masih lagi ada kesan peluru ni, berlubang-lubang. Ada. Pernah kita tembak orang bukan Islam macam tu? Ada. Tapi berlaku di negara luar macam mana? Jangan kita lupa peristiwa yang berlaku di Ambon, di Indonesia. Di mana orang apa nama mereka yang beragama lain ni membunuh habis-habisan orang Islam kita. Rogol wanita-wanita. Jangan kita lupa apa yang berlaku pada Palestin. Bila mereka berkuasa, belum tentu kita selamat. Tapi kalau kita yang memayungi, Islam memayungi, insya-Allah pasti selamat. Sebab Islam itu sendiri artinya selamat. Siapa ikut Islam pasti selamat. Ini yang kita nak bawa kepada masyarakat. Tak apa, mereka tak nak masuk Islam, tak apa. Paling tidak, ikut Islam. Ikut cari Islam. Duduk di bawah payung Islam. Dan Islam pasti selamat. Saya sebelum masuk pondok dulu, saya kerja. Masa tu zaman nakal lagi lah. Kan? Masa tu zaman isap okok ni. Sekarang tak ada dah. Masa tu isap okok dengan seorang kawan kerja saya tu. Rakan sekerja tu dia Cina.
Dia isap rokok sekali. Lepas tu sembang tak tahu dia sendiri buka cerita. Dia kata, saya tengok Islam ni bagus lah. Dia kata, dia Cina. Ya, agama dia Kristian kalau tak silap. Dia kata, you Islam bagus tu. Dia kata. Lepas tu saya tanya, kenapa you kata bagus? Yalah bagus lah sebab Islam tak bagi minum arak. Lepas tu, bukan you suka minum arak. Memang suka lah, tapi bagus lah tak minum. Sebab kalau minum lagi masalah, dia kata. Duit habis, lepas tu mabuk, lepas tu tak ingat, balik rumah pun salah, dia kata. Nampak? Jadi tak ingat apa, otak tak waras. Kan? Betul lah memang itu kita suka, tapi sebenarnya tak bagus. Jadi Islam, dia sudah kontrol dia punya orang supaya jangan buat benda-benda tak bagus ni. Jadi itu Islam banyak bagus lah, dia kata. Lepas tu dia kata, kalau bagus kenapa tak masuk? Oh nantilah, dia kata. Nanti, nampak? Tapi nak ceritanya, pandangan orang pun nampak Islam tu memang bagus. Jadi kok mana kita yang sendiri sudah Islam, tak nampak bagus? Agak pelik kan? Boleh condemn pula agama sendiri, boleh petikai pula. Cabar pula mahkamah syariah tu, Nick Elin. Cabar pula mahkamah undang-undang Islamnya sendiri. Tak nampak Islam ni bagus. Tu pelik. Orang bukan Islam nampak Islam bagus. Memang. Tengok Islam mensyariatkan nikah kahwin. Kalau Amerika, orang putih, kalau umur sudah 18 tahun ke atas, masih lagi dara, dikira keji. Kalau dia Amerika. Orang perempuan, kalau umur dia sudah 18, kalau dia masih lagi dara, walaupun dia belum kahwin, tapi dia dara, maknanya virgin. Maka orang ni macam konon-konon macam tak laku lah. Nak tak nak, dia mesti kena buat. Walaupun tak kahwin lagi. Supaya hilang dara dia. Hilang dara tu bau bagus. Ni pelik. Budaya mana tamadun merepek. Tapi kita Islam kita jaga. Kalau Islam, orang cakap apa, membebaskan kita. Lantak kamulah nak buat dengan lelaki mana, perempuan mana. Hasilnya akan keluar anak. Anak tu siapa nak tanggungjawab? Anak tu siapa nak tanggungjawab? Selagi dia kata, ni anak, bukan saya. Awak pun buat dengan orang ni, buat orang ni, mana tahu. Anak siapa tak tahu. Akhirnya terbengkalai macam tu. Jadi apa nasib budak ni? Akan terbiar macam tu. Jadi datangnya Islam. Boleh kamu suka sama suka, laki suka perempuan, perempuan suka laki. Tapi syariat agama ajar nikah. Supaya apa nikah? Ada tanggungjawab. Jadi dapat anak, ini tanggungjawab bersama. Suami ini kena tanggungjawab, isteri ini kena tanggungjawab. Jaga anak tu sampai besar. Kan cantik Islam. Islam bukan sekat apa yang kita nak, tapi Islam kawal apa yang kita nak. Itu bukannya Islam mengongkong. Ini dia kata kalau Tok Lebay yang memerintah TV kita tak ada channel dah lah. Tak ada rancangan, tak ada hiburan. Ini perkataan merepek. Islam tak sekat hiburan, tapi Islam kawal hiburan berlandaskan syarak. Macam saya sebut tadilah, ibu-ibu sendiri pun tak suka kalau suami ibu-ibu nak dalam lakonan pegang perempuan orang lain, tidur atas katil dengan orang lain. Kita pun tak suka. Jadi Islam bukan sekat terus. Kamu nak berlakon boleh, tapi jaga batas-batas. Contoh kita tengok filem Mak Kilau. Filem Mak Kilau kalau perasan daripada mula sampai habis tak ada pun seorang dedah orang. Tak ada pun bersentuh-sentuh tangan. Walaupun ada scene berlakon antara suami dengan isteri, tapi dia tak buat pun scene salam cium tangan lelaki orang, tak ada. Dia tak sentuh. Tu tak ada masalah. Mesej sampai juga. Kan? Kesan cerita tu sampai juga kepada kita yang menontonnya. Tapi dia menjaga syariat agama. Itu nak menunjukkan agama tak menghalang hiburan. Tapi hiburan mesti berlandaskan kepada hukum syarak. Apa ketak sangat unggun? Fokus sungguh. Baguslah fokus. Baik. Gitulah. Jadi itu assalam. Itu maksud Islam, selamat. Beruntunglah kita jadi orang yang selamat. Lagi makna salam ni juga, iaitu dengan makna berserah. Itu Islam tu maknanya berserah. Berserah kepada apa? Berserah kepada Allah. Serah kepada Allah. Sebab tu antara hikmah kita semayang, kita angkat takbir. Allahu Akbar. Maknanya dengan tangan ini memberi syarat kita serahkan urusan kita pada Allah. Kita surrender. Kita apa tak boleh. Kita tak reti. Kita lemah. Kita lalai. Kita bodoh. Kita apa semua. Semua sifat-sifat kelemahan tubuh kat kita. Baru kita nampaklah pergantungan kita dengan Allah. Selagi mana kita pegang kita ni hebat, selagi tu kita tak bergantung dengan Tuhan. Betul tak? Contohlah, Allah beri sikit nikmat kekayaan kat kita. Kita rasa kita duit banyak, macam-macam kita boleh buat. Mula dia nak mengamuk sana marah, lepas tu dia kata Melayu pemalas.
Kemboja je rajin, contoh. Kan? Macam tu sebab apa? Dia tak nampak nikmat tu Allah yang bagi. Dia nampak hasil usaha dia. Tapi kalau kita sedar, kita lah yang lemah. Kita lah yang bodoh. Kita apa pun tak ada. Habis yang ada ni, itu Allah bagi. Kurniaan Allah. Baru dia tak menyombong. Baru dia rasa syukur. Begitu. So Allah tarik lah. Tu Allah sengaja biarkan orang-orang macam ni supaya kita tengok dia. Kan? Allah nak tunjuk. Hebat tara mana dia sangat. So, tak payah jauh lah. Jadi kalau Allah bagi dia penyakit, sakit, juta-juta duit dia ada tu boleh buat apa? Dia bayar kat doktor sampai 5 juta. Doktor tolong rawat penyakit saya bayar doktor 5 juta. Boleh ke doktor bagi sembuh penyakit dia? Doktor cuma ikhtiar bagi makan ubat. Kan? Tapi tak boleh sembuh. Alih-alih doktor itu mati. Doktor mati. Dia tak sihat-sihat juga untuk hantar kat hospital. Dia terhantar gitu main masuk air, duk main meter tu. Tik. Duit banyak dalam bank kat 5 juta. Baring patut kalau 5 juta, baringlah atas tilam Bono. Kan? Ni dah tilam lembik itu, tilam apa nama hospital. Kena pula tilam tu bekas orang meninggal atas tu. Nak baring situ. Duk main pam itu, main meter tik. Sebab meter tu tik ni. Kalau tik je tu. Nak. Tapi dia punya driver, kan? Driver dia kat bawah. Tengah tunggu, duduk dalam kereta. Kereta mahal lah driver. Tengok driver. Dia yang sakit tadi 5 juta atas kata hospital, semua benda tak boleh makan. Dah tak? Datuk sakit, datin datang, bawa makanan. Doktor kata, tak boleh, ini tak boleh, ini bahaya ni. Kata. Ini kolesterol, ini semua ada apa semua. Air sirap tak boleh, air semua tak boleh. Ini kencing manis lah apa semua. Lepas tu ni Datuk nak minum apa? Minum air kosong. Air kosong ni. Itu je boleh minum. Padahal 15 juta dalam bank, minum air kosong. Kan? Driver kat bawah tengah tunggu datin dalam kereta. Teh air 2 bungkus. Nasi lemak saja 3 bungkus, roti canai 4 keping makan. Perut dengan steering belaga. Tidur kat bawah. Dia kata steady. Padahal dia gaji berapa kerat je. 1,200 je gaji. Kan? Walaupun duit tak banyak, tapi rezeki Allah bagi. Walaupun duit banyak, belum tentu duit tu semua jadi rezeki dia. Belum tentu. Itu baru duit. Duit tu benda je. Tapi belum tentu jadi rezeki. Jadi sebab tu jangan sibuk mencari duit. Tapi sibuklah mencari rezeki. Apa rezeki? Nikmat daripada Allah. Boleh datang masjid ni rezeki. Tak semua orang boleh datang. Betul tak? Ni rezeki lah. Boleh datang ngaji kuliah. Boleh duduk di rumah Allah. Boleh belajar. Kan? Boleh buat amal ibadat. Ini semua rezeki. Nikmat yang Allah beri. So kalau Allah dah tarik rezeki itu satu-satu, kita pun cakap apa sedih lah. Okey. Boleh. Itu makna selamat dan berserah. Jadi Islam ni menyerahkan kehidupan kita ni kepada Allah yang maha tahu atas kita ni. Gitulah. Jadi baik. Jadi dua-dua ni sebenarnya disebut sebagai jumlah du'aiyah, yakni doa. Jadi maksudnya bermula rahmat, kasih sayang dan salam. Salam artinya keselamatan ala atas. Siapa? Sayyidil Muwahhidin. Apa maksud Sayyid? Sayyid artinya penghulu ataupun pemimpin atau ketua. Al-Muwahhidin artinya yang mewahidkan. Wahid makna apa? Wahid. Satu. Yang yang menyatukan. Pemimpin yang menyatukan. Penghulu yang menyatukan. Wasafwati dan safwah. Safwah artinya pilihan. Yang dipilih oleh Rabbil Alamin. Rabbi Tuhan Al-Alamin sekalian alam. Jadi ini doa kita kepada siapa? Nabi kita. Dan maksudnya ayat ni wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin wasafurati Rabbil Alamin. Itu artinya bermula rahmat kasih sayang Allah dan salam keselamatan Allah ditujukan ke atas penghulu kami yang menyatukan kami dan menjadi pilihan bagi Tuhan sekalian alam, iaitu siapa dia? Sayyidina Muhammad. Penghulu kami, Sayyid tu penghulu, Na tu kami, penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Muhammad ini gelarannya Sayyidil Muwahhidin.
Nabi Muhammad ini menyatukan umat. Buktinya, Nabi ajar kita semayang. Hari ini berhimpun seluruh manusia daripada banyak-banyak tempat di seluruh dunia berhimpun di Mekah, bersembahyang arah kiblat yang sama. Hasil daripada apa yang Nabi bawa di Mekah dan Madinah. Nabi perjuangkan, hari ini dapat kita lihat berhimpun macam-macam orang. Dulu masa Nabi mula-mula dakwah Islamnya, yang berhimpun tu adalah orang Arab saja. Tapi hari ini kita pergi ke Mekah, bukan Arab. Bukan semata-mata orang Arab. Macam-macam bangsa ada. Melayu ada, Cina ada, India ada, Pakistan ada, Bangladesh ada. Baru-baru ni saya pergi, Jepun pun saya jumpa. Jumpa mata gitu. Dia pun tunduk depan Kaabah. Dia style dia lah, budaya dia. Tapi makna kata dia Islam. Jepun Islam, Korea Islam, semua Islam. Boleh menyatu. Semayang, semua merukuk pada yang sama, sujud pada yang sama. Padahal bahasa cakap macam ayam itik. Tapi yang pelik fahamlah tu. Yang ni cakap bahasa lain. Ini cakap bahasa dia lah, India ke apa kan. Yang ni cakap Arab. Dia tanya tandas. Dia orang-orang belum. Sana. Okey, sana. Nak faham kan? Kan? Tu kata. Hebat. Tu mana nak cari? Cuba bagi tahu saya satu tempat yang boleh mengumpulkan semua umat selain daripada Mekah, Madinah. Ada? Sehebat-hebat Tokyo tak boleh mengumpulkan seluruh umat. Sehebat-hebat Amerika tak boleh mengumpulkan seluruh umat. Sehebat-hebat Rusia, mana lagi negara-negara yang hebat, semua tak boleh kumpulkan umat melainkan Mekah dan Madinah. Sebab apa? Inilah kerja buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menyatukan umat. Sebab tu kalau kita nak bersatu, orang Melayu kita nak bersatu, orang Islam kita nak bersatu dalam negara ni, bersatu mesti ikut syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana tak boleh ikut syariat Nabi, tak usah beranganlah untuk kita bersatu. Tak akan bersatu. Hang-hang aku-aku, lain-lain parti, lain-lain bendera. Ni bukan geng kita, ni bukan geng aku, macam-macam. Cok pula masjid macam-macam warna pula tu. Itu masjid hijau, ni masjid merah, ni masjid biru, ni masjid kuning. Kalau sebab memang warna dinding dia mana tu tak apalah. Ni cok lah tu, ni geng lain, ni geng lain. Asabiah gitu. Kan, terpisah-pisah gitu. Nak satu, mesti kembali kepada syariat baginda Nabi SAW. Seperti mana bersatunya kita dalam solat. Kita solat jemaah, lain-lain parti tak dalam tu? Lain-lain. Lain-lain geng lah, lain-lain orang lah. Tapi bila kita semayang, kita tetap rukuk pada tempat yang sama, sujud pada menghadapkan arah yang sama. Sebab apa? Sebab waktu tu hati kita Allah dan Rasul. Tapi bila keluar daripada masjid, Allah dan Rasul hilang. Hang-hang, aku-aku. Nafsi-nafsi. Ada? Jadi macam-macam. Inilah nak kena kembalikan balik. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidina wassafati rabbil alamin. Siapa dia? Sayyidina Muhammad. Itu kita nak kupas pula nama Nabi kita Muhammad. Muhammad ni kalau ikut perkataannya asalnya daripada perkataan Hamim Dal. Hamim Dal yang artinya hamdun. Apa maksud hamdun? Hamdun artinya puji. Muhammadun artinya yang terpuji. Jadi Nabi kita ni nama yang paling indah sekali. Sebab tu kalau boleh, bukan kalau boleh lah, mesti boleh. Kalau dapat anak, buh nama anak dengan Muhammad. Lepas tu nama kedua selepas dia tu, tak boleh nak buh nama lain. Muhammad Yusuf ke, Muhammad Salim ke. Jadi ada Muhammad depan. Macam nama saya, Muhammad Syakir. Ni ada Muhammad. Supaya ambil berkat nama Nabi kita tu. Muhammad. Tapi janganlah buh nama Muhammad, panggil Mat. Mat ni kalau ilmu tajwid mati. Panggil Mat juga. Panggillah Muhammad. Kita Melayu ni suka pendek-pendek. Suka ringkas-ringkas kan. Kalau orang Arab dipanggil penuh. Muhammad. Ya Muhammad. Ta'al. Kalau Abdullah dipanggil betul. Abdullah. Ya Abdullah. Kita lah. Panggil lah terus ya. Kan? Ini Abdullah panggil. Panggil nama penuh. Kan? Sebab tu nak buh nama anak janganlah panjang-panjang sangat. Kan? Ini Muhammad dah ada dah. Muhammad Al-U, Al-I-U-O panjang. Sampai nak isi borang pun sampai 2 kena ada. Kan? Kotak orang tu tak cukup. Kan dah jadi susah situ. Ringkas-ringkas je. Sebab buh nama panjang-panjang pun panggil pendek juga. Kan? Dulu ada satu orang.
Dia datang jumpa Tok Guru. Nak minta bagi nama anak kat anak dia. Dia anak sulung baru dapat. Sonok lah pergi jumpa Tok Guru. Minta Tok Guru tahnik apa semua. Lepas tu nak bagi nama. Jadi Tok Guru ni anak pertama saya lah. Saya gembira sangat. Jadi nak ambil berkat. Nak minta Tok Guru lah bagi nama kat anak saya. Tok Guru pun pejam mata mikir. Yang dalam kepala Tok Guru tengah bayangkan nama-nama sahabat, nama-nama Nabi kan. Tiba-tiba dia celah-celah. Dia kata, tapi Tok Guru kalau boleh, saya nak nama tu digabung. Gabung pula. Gabung macam mana? Gabung nama saya dengan nama bini saya. Oh, nak gabung macam tu pula. Nama awak apa? Tok Guru tanya. Zulkifli. Nama bini? Bini Rokiah. Elok Zoro. Nah, Zulkifli Zo, Rokiah Ro, Zoro. Buat nama Zoro. Dia kata, oh janganlah macam tu. Ada nak gabung-gabung, tak usah gabung-gabung. Ambil nama yang berkat, nama sahabat Nabi. Kalau tengok anak-anak tugu saya kan, dia buat nama senang lah nama anak dia. Nama anak dia Omar. Nama anak dia Abu Bakar. Jarang orang nama Abu Bakar, lagi-lagi zaman moden ni. Dia buat nama anak dia Abu Bakar. Abu Bakar, Omar, yang seorang tu Ali. Ali tu kelakar, dia pergi hantar ngaji pasti. Lepas tu cikgu tanya, nama apa? Ali cikgu. Nama panjang? Ali. Nangis budak tu. Sebab nama dia memang pendek, Ali. Nampak? Cikgu kata nama panjang, itu nama panjang, dia menangis kawan. Ada nak cerita mudah ya kan? Sebab kita nak ambil nama ni biar berkat dengan nama orang alim. Nama orang alim ni, Saidina Bakar, Saidina Umar, bukan kebetulan. Ini ketentuan Allah. Mana Allah dah pilih dah nama yang mulia ni akan jadi sahabat Nabi. Mana nama tu sendiri mulia dah. Kan? Jadi kita buh nama tu, moga-moga jadi berkat macam perangai mereka itu. Akhlak mereka itu, sikap mereka itu. Gitu. Nama Muhammad yang terpuji, nama Nabi kita. Dan nama Nabi kita bukan satu sebenarnya, banyak. Sehingga ada riwayat kata hampir kat 200. Kalau dalam Quran tu Yasin, itu nama Nabi. Yasin, itu nama Nabi kita. Toha, itu nama Nabi kita. Banyak lagi lah nama Nabi kita, banyak. Kalau disenaraikan boleh tengok dalam buku-buku yang berkisahkan tentang baginda Nabi, ada disenaraikan nama-nama Nabi. Nama Nabi kita seorang, tapi nama ni banyak. Muhammad terkenal di bumi. Dan satu lagi nama Nabi yang popular iaitu Ahmad. Ahmad ni, kata ulama, terkenal di langit. Maknanya, malaikat-malaikat di langit memanggil Nabi dengan panggilan Ahmad. Kita di bumi panggil nama Nabi dengan Muhammad. Dua-dua maksud yang sama. Ini yang paling terpuji. Yang hebat. Jadi layaklah bila nama Nabi ni maksudnya yang terpuji, maka layaklah kita memuji Nabi. Ada puak kata tak boleh puji lebih-lebih Nabi. Boleh puji Nabi lebih-lebih. Cuma jangan angkat Nabi setara Tuhan. Seperti mana orang Kristian buat. Mengangkat Nabi Isa setara Tuhan. Itu tak boleh. Kita walau macam mana pun kita sayang kat Nabi, tapi bukan maksud Nabi itu Allah. Allah tetap Allah sebagai Tuhan. Nabi tetap makhluk yang dicipta Allah. Namanya Muhammad. Kita kasih pada dia. Sebab apa kita kena sayang sangat Nabi Muhammad? Sebab Allah tersangat sayang pada Nabi Muhammad. Kalau Allah, Tuhan sendiri pun sayang kat Nabi Muhammad, takkan kita yang makhluk tak sayang kat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul. Maknanya kalau dikumpulkan semua Nabi-Nabi, ketua dia Nabi Muhammad SAW. Buktinya dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Waktu Nabi sampai ke Masjid Al-Aqsa, di Palestin tu, Nabi sampai ke Masjid Al-Aqsa, dalam tu penuh orang, ramai. Kemudian Nabi tanya malaikat Jibril, siapa ramai-ramai ni? Kata malaikat Jibril, inilah semuanya Nabi-Nabi Allah. Berapa jumlah Nabi keseluruhannya berapa? Siapa tahu? Jumlah seluruh Nabi berapa? Nampak gerak mulut tapi tak bunyi. Dia try nak jawab. 124,000 orang. Cantik, bagi ingat sampai bila-bila. 124,000 orang. Bilangan Nabi keseluruhannya. Ya? Sama macam sahabat. 124,000 orang. Okay? Ini yang tercatat dalam kitab-kitab lah.
Kemudian bilangan Rasul 313 orang. 313. 313 orang itu Rasul. Rasul dia tak banyak sangat. Habis yang selama ni kami duk mengaji kata 25 tu. 25 tu wajib kita kena tahu. Jadi Allah wajibkan 25 je. Kalau Allah wajibkan 124,000 orang macam pening kita. Yang 25 pun kadang-kadang tak ingat. Ini ramai 124,000. Jadi yang selebihnya kita tak tahu, tak apa, dimaaf. Sebab ramai lagi. Nabi Haikal, kita tak pernah dengar. Nabi Daniel. Itu Nabi-Nabi tu. Nabi yang lain-lain. Yang 25 ni kenapa jumlahnya 25 je? Yang kita wajib kena tahu. Sebab 25 ni Allah sebut di dalam Al-Quran. Adapun Nabi-Nabi yang lain Allah tak sebut tu ada juga. Tapi cuma Allah tak sebut dalam Quran. Yang Allah sebut jumlahnya sekadar 25 orang. Jadi 25 orang tu wajib kita beriman dengan dia. Sebab Quran sebut. Adapun yang lain sekadar kita tahu angkanya saja. Tapi namanya kita tak tahu, dimaaf. Sebab ramai sangat. 124,000 orang. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu ada 124,000 orang Nabi dalam Masjid Al-Aqsa. Masa tu penuh. Betul nak semayang ni, Malaikat Jibril qamat. Malaikat Jibril qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu lah. Lepas tu tak tahu siapa nak jadi imam. Sebab yang hadir ni semua Nabi-Nabi. Nabi-Nabi. Maknanya semua hebat-hebat lah ke? Semua alim-alim lah ke? Sebab Nabi ni semua. Jadi siapa nak berani ke depan? Takkan nak rasa dia lebih daripada orang lain lagi. Sebab yang datang ni semua Nabi. Semua hebat-hebat lah ke? Tiba-tiba Malaikat Jibril pegang tangan Nabi kita, Nabi Muhammad. Dia tarik ke depan. Jadi Nabi Muhammad menjadi imam kepada yang di belakangnya tu jemaahnya. Semua Nabi-Nabi yang lain. Dari situlah kata ulama Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketua segala Nabi dan ketua segala Rasul. Itu hebat. Dan kita pula menjadi umat kepada Nabi yang dikatakan ketua itu. Hebat tak hebat itu? Hebat lah. Beruntung. Ucap Alhamdulillah. Syukur. Kita jadi umat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal bukan pilihan kita. Ada masa zaman Ruh dulu, malaikat tanya, nak keluar ni ikut Nabi mana? Nabi Muhammad ke, Nabi Musa ke, Nabi Isa? Kata, Nabi Musa nanti lawan Fir'aun, tak nak lah. Ada kita jangan itu? Tak ada. Bukan pilihan, Allah yang tentu. Ada orang Allah dah tentu hidup zaman Nabi Musa. Kita ni, orang cakap apa, bodoh-bodoh kita pun, teruk-teruk kita pun, tapi Allah pilih kita lahir sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun duduk Sungai Tinggi, Sungai Kerang. Tapi jadi umat Nabi Muhammad. Lahir-lahir pula jadi Islam. Mak ayah kita Islam. Wek. Tengok ayah pakai kopiah, mak pakai tudung. Azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Syukur Alhamdulillah. Ada orang wek. 3 lah yang tambahi. Mak dia pula, ayam mah tambi, kata. Kan? Kita pun, ikut mana pula ni? Tak ikut mana? Apa ikut Allah? Allah yang tentu. Nampak? Tu syukur Alhamdulillah. Tu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wa alihi. Hari ni boleh habis kat bahagian mukadimah ni. Wa alihi, wa tu maknanya dan, ali tu makna keluarga. Hi tu maknanya. Nya siapa? Nya Nabi ya? Nya Nabi Muhammad. Wa alihi dan ahli keluarga Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa? Persoalannya siapa dia ahli keluarga Nabi? Ahli keluarga Nabi dia ada beberapa syarat. Syaratnya ada 2. Ketik baik-baik. Syaratnya ada 2. Syarat yang pertama, mestilah dia berdarah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maksud Bani Hashim, Bani Muttalib ni darah yang mengalir dalam badannya tu darah keturunan Nabi. Nasabnya tu. Bani Hashim, Bani Muttalib itu kan tok Nabi. Kan? Jadi mesti darahnya sama. Sama ada ke atas ataupun ke bawah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mesti beriman dengan Allah dan Rasul sampai ke akhir hayatnya. Sampai mati. Walaupun darahnya sama, tapi kalau tak beriman dengan Allah dan Rasul, maka dia bukan ahli keluarga Nabi. Contoh siapa? Iaitu Abdul Uzza. Kenal tak Abdul Uzza tu? Orang Sungai Kerang kan?
Abdul Uzza ni siapa? Kalau saya sebut nama Facebook dia, semua orang kenal. Nama Facebook dia Abu Lahab. Oh, nama Facebook. Maksudnya nama gelaran dia lah. Gelaran dia orang panggil Abu Lahab. Nama betul dia Abdul Uzza. Nama betul dia. Nama betul dia Abdul Uzza. Nama gelaran dia Abu Lahab. Abu Lahab tu bukan nama betul dia, itu gelaran. Abdul Uzza. Bukan Rusa, Uzza. Uzza. Uzza tu nama berhala. Maknanya Abdul Uzza hamba berhala. Memang patut pun nama dia macam tu. Dia pun macam tu perangai. Kan? Boleh tak kita laknat Abu Lahab? Kita cela Abu Lahab? Kita hina Abu Lahab? Boleh tak boleh? Boleh, sebab Allah sendiri laknat. Siapa yang Allah laknat, maka wajib kita laknat dia juga. Jangan kadang-kadang kita buat warak. Tak baik tau cakap kat Abu Lahab. Tak baik apa Allah cakap. Tak tiada abi lahabi watak. Celaka kedua tangan si Abu Lahab. Celaka terus. Dalam Quran sebut. Baca terjemahan tengok. Kan? Jadi boleh tak mencela orang? Boleh. Bila kena pada tempatnya. Orang tak boleh cela, jangan cela. Orang yang Allah cela, kita cela. Contoh Fir'aun. Fir'aun laknatullah. Boleh. Sebab memang Allah pun laknat dia. Jangan buat baik tak kena tempat pula. Tak baik, sian Fir'aun. Sian apa anak duk geng dia? Masuk neraka dengan dia sekali. Anak. Tak boleh. Kena laknat. Kan? Lepas tu sampai nak kata Israel laknatullah pun tak berani. Kok mana gini? Dan memang Israel tu laknatullah. Kan? Yahudi. Allah sebut walan tarda'an kal yahudu walan nasara. Mereka orang Yahudi dengan orang Nasrani ni takkan reda kepada kalian. Ini musuh kita dulu, kini dan selamanya. Sekalipun dia kata gencatan senjata, dia berhenti sekejap, dia tetap musuh kita. Tak boleh berbaik langsung dulu, kini dan sampai kiamat. Orang Yahudi dengan orang Nasrani. Sampai bila-bila. Melainkan dia perlu Islam. Tu tak apa. Dia dah masuk Islam, orang Nasrani, orang Kristian, dia tinggalkan agama Kristian dia masuk Islam. Saudara kita. Tapi selagi dia kekal dengan Kristian dia dan kekal sebagai Yahudinya, maka dia adalah musuh kita. Kena pegang situ sampai bila-bila. Berbeza dengan yang lain selain daripada Kristian Yahudi, iaitu orang Hindu, orang Buddha. Itu boleh lagi kita kata dia bukan musuh lagi. Kan? Boleh jadi dia tu cuma agama lain dia, kita boleh dakwah dia lagi. Sebab apa? Sebab kalau ikut kafir, semua kafir. Yahudi kafir, Kristian kafir. Hindu pun kafir, Buddha pun kafir. Tapi kenapa marah sangat dengan orang Yahudi? Sebab orang Yahudi punya jahat, dia punya keyahudian dia. Kalau orang lain memang ada juga yang jahat. Tapi jahatnya Yahudi ni sampai membunuh para nabi. Itu jahat. Kalau sangka bunuh orang biasa, jahat dah. Tapi kalau bunuh nabi-nabi Allah, ni paling jahat. Itulah Yahudi. Itu perangai Yahudi. Lepas tu kita tak boleh baik dengan dia. Dia laknatullah. Israel laknatullah. Kena sebut gitu. Jangan buat baik kata tak baik no, kata laknatullah. Dia duduk dengan dia. Itu tak boleh sebut kafir, pelik sungguh lah. Itu yang Allah baca, kita baca suratul kafirun tu nak sebut apa? Qul ya ayyuha. Senyap. Nak sebut apa? Kata tak baik sebut kafir. Kata nak sebut apa? Non-Muslim. Itu ayat. Qul ya ayyuhan non-Muslim. Gila, dia kata. Rosak terus ayat Quran. Hukumnya apa? Haram lah rosak ayat Quran. Jadi kena baca Allah yang sendiri sebut. Katakanlah wahai Muhammad, hei orang-orang kafir. Allah suruh sebut orang kafir. Kita sebut kafir. Dan memang dia kafir. Nah, yang tak baik ni orang tak kafir kita kata kafir. Orang tu Islam, kan? Cuma mungkin berselisih pendapat dengan dia. Kafir tu tak boleh. Mengkafirkan orang beriman tak boleh. Takut nanti kafir tu balik kat kita. Tapi terang-terang orang tu kafir. Kita kata dia kafir. Acong kita berniaga, jual sayur ke apa, acong lalu. Acong ni kafir ni. Betul lah memang dia kafir. Tapi jangan cakap depan-depan dia, hei kafir. Jangan macam tu. Kan? Cuma kita faham dia tu kafir. Takkan nak kata tak kafir. Lepas tu ada pula yang jawab, dia kata, tak baik Ustaz cakap dia kafir. Mana tahu nanti di Islam. Lah bila di Islam, Islam lah. Tapi masa sekarang dia kafir, kekal kafir. Jadi kena jelas. Kan perkataan kafir tu. Kena sebut.
Sebab makna kafir bukanlah semestinya makna jahat. Makna kafir itu artinya orang itu tidak menerima Islam. Kafir. Siapa-siapa pun. Hatta orang Islam sendiri pun, kalau dia ngaku dia Islam, tapi dia tak terima Islam, kafir juga. Cuma gelaran untuk dia dipanggil munafik. Sebab dia dah Islam dulu, lepas tu baru dia jadi kafir. Itu namanya munafik. Okay? Jadi syaratnya, mesti darah yang mengalir dalam badan dia sama dengan darah Nabi. Yang kedua, dia mesti beriman Allah dengan Rasul. Jadi walaupun si Abu Lahab ni tadi, Abu Lahab ni dengan Nabi bukan orang lain. Dia adalah pakcik Nabi. Dia adik-beradik dengan ayah Nabi. Abdul Uzza tadi tu. Abu Lahab tu. Dia pakcik Nabi. Pak menakan Nabi. Jadi kalau ikut darah yang mengalir dalam badannya tu, darah apa? Darah Nabi juga. Kalau dari segi DNA-nya tu. Kan? Darah yang sama. Tapi dia beriman tak dengan Allah Rasul? Tidak. Bila tidak, dia bukan ahlul bait. Dia bukan ahli keluarga Nabi. Maka dia terkeluar daripada ahli keluarga Nabi. Walaupun darahnya sama. Begitu. Begitu juga sampai ke zaman hari ini. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku diri dia tu, nasab dia tu sambung sampai ke Nabi, tapi tengok, kalau dia beriman, maka dia ahli keluarga Nabi. Tapi kalau dia tak beriman, dia bukan ahli keluarga Nabi, walaupun darahnya sambung sampai ke Nabi. Macam tu. Okay? Dan satu lagi, untuk kefahaman kita juga, keturunan Nabi yang ke atas. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, sampai atas tu, sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim sampai Nabi Adam alaihi salam. Semua ke atas tu semuanya orang yang baik-baik. Dan tak ada satu pun keturunan Nabi yang ke atas syirik kepada Allah, tak ada. Jadi jangan cakap dalam keturunan Nabi pun ada syirik juga, tak ada. Yang ke atas tu semua beriman. Semua orang baik-baik, sehingga kata ulama, semua di antara mereka itu sama ada Nabi ataupun wali. Yang ke atas Nabi ni. Ayah, tok Nabi ke atas tu. Jadi semuanya adalah yang baik-baik, yang elok-elok. Lepas tu kan ada orang kata ayah kepada Nabi Ibrahim tukang ukir berhala. Yang sebenarnya itu bukan ayah kandung dia, itu ayah saudara dia. Pakcik dia. Cuma orang Arab ni kalau ayah saudara pun dipanggil abu, yakni bapa. Sebab tu dalam Melayu pun kita panggil bapa juga, cuma kita letak bapa saudara. Jadi di situ berlaku kekeliruan. Sebenarnya yang tukang buat berhala tu bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, tapi itu ayah dari sudut ayah saudara, bapa saudara. Ayah kandungnya beriman. Semua ke atas semua beriman. Semua orang yang baik-baik, tak ada pun. Sebab tidak boleh diterima akal seorang yang mulia macam Nabi Muhammad ini, seorang yang mulia lahir daripada keturunan yang kotor. Tak diterima akal, betul tak? Keturunan yang baik mesti hasil daripada keturunan yang baik. Anak yang baik akan terhasil daripada keturunan yang baik. Sebab tu Islam suruh jaga keturunan. Sebab tu nak pilih menantu ke apa, kan? Pilih yang elok. Jenis yang jaga agama, jenis sembahyang. Ni kadang-kadang kita pilih tengok pada harta. Datang budak pondok nak kenal dengan anak kita, naik motor dah. Orang pondok kan ada duit sangat. Naik motor, tongkat tak ada, main sandar kot tiang. Nombor plate pecah dua. Nampak? Lepas tu masa sampai tu pun minyak habis. Mati depan rumah. Kita pun tengok celah tingkap, siapa pula datang ni, budak serban ni. Ni mesti nak minta sedekah ni. Minta sedekah. Kawan tu datang, Assalamualaikum makcik. Saya ni sebenarnya berkenan dengan anak makcik. Tengok naik motor, nombor plate pun pecah macam tu. Dia kata, minta maaf lah, anak makcik dah ada orang. Ada orang tu kot. Siang kawan tu balik macam tu je. Tapi dia alim, dia bagus, ilmu banyak, amalnya bagus. Kan? Tapi sebab hartanya kurang, tak dipandang orang. Datang naik kereta, hebat wajah. Naik kereta. Ezah tu boleh masuk kepala Ezah. Besar Ezah. Kata tengok. Ni baru menantu kata dia. Tengok. Masuk. Makcik buat air. Buat air tu kot. Kan? Akhirnya terimalah pernikahan. Tak sampai seminggu, anak kita balik rumah. Merah pipi, kena penampar dengan dia. Kan? Kita pun barulah nak kata, ni bukan menantu, ni hantu. Nah, ambil orang, asal tengok harta, ilmu tak ada, agama tak ada, hancur. Kan? Atuk test dulu. Kan? So dia datang.
saya nak datang rumah, nak kenal-kenal lah keluarga sebelum nak ni kan. Okey, nak merisik ke apa. So, okey boleh datang. Dia kata, meh datang, suruh datang. Tapi suruh dia datang dekat petang. Dia datang, kita minum-minum petang sambil sembang-sembang. Lepas tu nanti malam kita makan malam sekali lah. Boleh? Dia kata, okey baik-baik, nanti pakcik saya datang petang lah. Datang petang, sembang-sembang dulu. Lepas tu tengok, nak masuk azan maghrib kan. Jadi kata, ginilah, sebabkan kamu ni tamu, jadi pakcik hari ni tak pergi masjid lah. Kita semayang rumah je. Boleh. Tapi kamu jadi imam. Tengok. Dia boleh tak boleh jadi imam. Masa tu test. Kan? Waktu tengok dia petang sejadah. Dah kali dia kata, pakcik saya tak boleh jadi imam. Apa? Saya period. Kalau macam tu, orang tak usah ambil lah. Mengarut lah. Kita suruh, okey kamat. Kan? Dia bukan kamat, dia takbir raya. Allahu Akbar, Allah. Mampu. Jadi macam ni tak usah. Kan? Jadi dia pilih sebab apa? Nabi suruh jaga keturunan. Sebab ingat, hasil daripada keturunan yang eloklah menghasilkan anak yang elok. Sebab saya kendalikan tahfiz tu, Allah macam-macam. Macam-macam kita tengok background masyarakat. Kan? Bukan kita nak kata kat orang, tapi inilah sebagai satu, orang cakap apa, pelajaran buat kita. Kadang-kadang anak-anak ni tak bersalah. Tapi bila bertembung atas ni, dua yang masalah, akhirnya menimbulkan masalah kepada yang bawahan. Kan? Saya tengok kadang-kadang ada setengah budak-budak ni nakal, perangai. Dia bukan jahat. Tapi kadang-kadang dia sengaja nak tunjulkan diri dia. Bila kita tangkap apa semua, saya buka cuba tengok file dia. Tengok background keluarga dia, keluarga berpisah. Keluarga berpisah. Kata, kenapa kamu buat macam ni? Dia kata, hidup saya ni bukan siapa sayang saya. Ayah saya tak didik saya, mak saya tak didik saya. Dia kata macam tu. Dia jadi memberontak. Dia tanya, ayah kat mana? Ayah kat dalam, dia kata. Ayah kena masuk. Ada kes banyak macam tu. Malah ada satu orang budak tu lagi kesan. Dia kecil je. Dia hantar tu tok dia. Hantar kat sekolah. Masa tu baru lepas habis cuti raya. Lepas tu sajalah tanya budak-budak ni, cuti macam mana? Okey tak? Sonok tak? Sonok. Lepas tu dia kata, hari tu polis datang kat rumah. Kenapa polis datang kat rumah? Tahu atuk kata polis nak datang raya. Kata. Lepas tu dia bawa ayah sekali. Bawa ayah sekali? Dia bawa ayah gimana? Tahu tok kata bawa ayah jalan-jalan pergi raya rumah orang lain pula. Padahal polis tu ambil ayah dia masuk dalam. Tapi nak cerita siang gitu. Dia tak tahu apa-apa. Jadi masalah. Ni patut pilih yang ada agamanya. Gitu. Nah. Tapi bukan promote diri sendiri ya. Kahwin dah. Tu Ustaz Burhan dia lah. Baik. Sayyidina Muhammad wa alihi ahli keluarga Nabi. Ahli keluarga Nabi, semua yang ke atas tu semua baik-baik, semua elok-elok. Jangan cakap keturunan Nabi ni pun ada. Itu yang ke atas. Tapi yang ke bawah, ya mungkin. Yang ke bawah ni tergantung. Kalau dia beriman dengan Allah Rasul, baru dikira ahli keluarga. Tapi kalau tak beriman, walaupun nama dia Said ke, nama dia Syarifah ke, biasanya nama anak keturunan Nabi ni Said dengan Syarifah. Tapi tak sampai tahap wajib pun, mesti letak Said, tak letak pun boleh. Ada orang dia memang darah keturunan Nabi, tapi nama dia tak ada Said. Sebab dia rahsiakan. Dia tak nak, dia ada yang sampai malu. Bukan malu apa. Dia takut kalau dia buat benda tak elok akan mencemarkan nama keturunan Nabi tu. Ada yang macam tu. Jadi tak semua orang. Kadang-kadang ada orang tu dia sembunyikan Said dia. Ataupun Syarifah dia. Tapi kebiasaannya orang yang bernama Said dan Syarifah ni, mereka itu anak keturunan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan ingat orang yang bukan keturunan Nabi tak boleh mengaku keturunan Nabi. Hukumnya haram. Tapi kalau kita mengaku saya ni keturunan Nabi Adam, itu betul lah. Memang kita semua keturunan Nabi Adam. Kan? Tapi mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad sedangkan tidak ada bukti, itu hukumnya haram. Malah ada pendapat ulama kata boleh dibunuh akan dia. Sebab dia bermain-main dengan nasab keturunan Nabi yang mulia. Tak boleh. Boleh dihukum ke atas dia tu. Kan? Jadi begitu. Jadi kena jagalah ahli keluarga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan kita kena hormat mereka, jaga adab dengan mereka, ahli-ahli keluarga Nabi. Cumanya kalau ahli keluarga Nabi ni, yang nama Said Syarifah ni, kalau mereka itu termasuk dalam kategori orang alim, maka mereka diberikan gelaran Habib. Itu yang kita dengar Habib-Habib tu. Habib tu bukan nama dia.
Habib tu gelaran kepada mereka anak cucu cicit Rasulullah yang bersifat alim. Sebab tak semua cucu cicit ni alim. Sebab kadang-kadang ada yang dia memang darah keturunan Nabi, tapi dia tak menceburi bidang agama, dia bidang lain dan sebagainya. Jadi nama dia Said Syarifah aja. Kan? Tapi kalau dia ni keturunan Nabi dan alim sifatnya, dia mengaji agama sampai jadi alim, maka kita beri gelaran kat dia Habib. Makna Habib ni kekasih. Tu yang datang kat Malaysia kita ni, Habib Umar, kan? Habib Umar Al-Hafiz, Habib apa nama lagi? Habib Ali Zainal Abidin kat Kuala Lumpur tu. Habib Ali Al-Jufri, itu semua para habaib. Itu mereka semua tu anak keturunan Nabi. Jadi kalau ada di antara mereka datang kat tempat kita, gagahkan pergilah kalau mampu. Pergi dan lihat wajah mereka. Kenapa? Pada wajah mereka itu pasti adanya wajah Rasulullah. Sebab memanglah mungkin tak sebiji, tapi ada iras. Contoh kan, macam muka saya, mesti ada iras muka ayah saya. Walaupun ibu-ibu tak pernah tengok muka ayah saya, tapi lebih kurang kalau tengok gambar, macam muka ayah, macam ustaz, macam muka ayah Sarah. Sebab ialah anak dia, iras-iras. Muka ayah saya pula mesti ada iras-iras muka tok saya. Betul. Muka tok saya pula ada iras-iras muka tok nyang saya. Tok nyang saya pula ada iras-iras muka tok nyut saya. Tok nyut saya pula ada iras muka tok nyit saya. Betul tak? Tak tahulah lepas nyit apa pula. Nyet nyut apa pula kan. Tak ada nama dah. Sampai atas. Lepas tu tak tahulah sambung ke siapa tak tahu sebab nasab kita terputus. Yang cantiknya mulai sekarang kita catat nasab kita. Lepas tu sampaikan ke anak supaya kita tahu keturunan kita ni bersambung. Kalau yang atas tu dah terlepas nak macam mana. Tapi kalau jumpa balik, carilah. Kalau babak panjang dia suruh cari keturunan kita ni sambung kat mana. Silap-silap mana tahu kita tengok keturunan kita. Kalau tak sambung kat Nabi pun mungkin sambung kat sahabat. Mana tahu. Sampai Sayyidina Umar ke, Sayyidina Bakar ke kan. Jangan sambung ke Fir'aun sudahlah. tak jauh lah. Kan? Itu. Jadi itu dia keturunan tadi tu. Jaga. Itulah ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berhenti sini dulu dan kita akan sambung kuliah kita yang akan datang. Kita sambung dekat wasahbihi. Sahbihi itu sahabat Nabi. Lepas ni kita nak tengok pula apa syarat-syarat untuk dikatakan dia tu sahabat Nabi. Ada syarat dia. Bukan semua orang boleh digelar sahabat Nabi. Ada syarat-syarat dia. Kena syarat tu baru layak dipanggil dia sahabat Nabi. Macam tadi kita belajar sahabat ahli keluarga Nabi. Cukup syarat baru boleh jadi ahli keluarga Nabi. Tak cukup syarat tak jadilah ahli keluarga Nabi. Cuma saya terlepas tadi untuk makluman juga bahawa isteri-isteri Nabi termasuk dalam ahli keluarga Nabi. Walaupun kalau ikut darahnya tak sama kan, isteri kan orang daripada keluarga lain. Jadi darah kalau ikut tak sama. Tapi sebab dia menikah dengan Nabi, otomatik jadi ahli keluarga Nabi. Dan isteri-isteri Nabi ni ummahatul mukminin. Apa maksud ummahatul mukminin? Ibu-ibu kepada orang beriman. Kita ni ada dua mak. Satu mak kandung kita. Mak betul kita. Satu lagi mak orang-orang beriman. Siapa mak orang-orang beriman? Isteri-isteri baginda Nabi SAW. Satu setelah Nabi wafat, isteri Nabi tak boleh dinikahi oleh orang lain. Sebab itu mak. Macam haram ni kita nikah dengan mak kita, begitu juga tak boleh nikah dengan isteri-isteri Nabi. Sebab itu mak kita, mak orang-orang beriman. Maka kena jaga. Ya? Jadi isteri-isteri Nabi juga termasuk dalam kategori ahlul bait. Jadi bila disebut ahlul bait, siapa dia? Macam yang kita cerita tadi semua tu. Itu dipanggil ahlul bait. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Tak ada? Nak balik awal. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsikan dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak sikit pun jadilah. Jadi kelas kita ni kita akan sambung pula. Lambat lagi sambung. Tahun depan kita sambung. Boleh? Tahun depan lah 2024. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa a'malana a'malal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.